اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. Tiba-tiba saya tersedak, mata dan hidung terus berair dan sepasang mata Datuk tertumpu ke wajah saya. Renungannya begitu tajam. Tangan kanan saya yang memegang cawan teh terus menggeletar. Perlahan-lahan cawan itu saya letakkan kembali ke tempat asalnya, iaitu dalam talam kecil. Mahyudin terus menepuk belakang saya perlahan-lahan. Kemudian dia mengurut-ngurut 2-3 kali di bahagian tengah tulang belakang. Pernafasan nafas saya terasa normal kembali. Tak apa, tersedak tengah minum. Menurut kata orang tua, ada orang yang menyebut nama kamu tu Tamar, ujar Mahyudin. Itu tandanya minum tak menyebut kalimah Allah. Cuba baca bismillah tadi. Tentu tak jadi macam tu, sahut Datuk. Saya segera berpaling ke arahnya. Saya menggigit bibir. Renungan Datuk tidak lagi setajam tadi. Tetapi saya tahu yang Datuk begitu kesal dengan sikap yang telah saya lakukan. Dia tak sengaja tu, usahlah dikesalkan, Mahyudin bersuara. Saya tahu, kalau dari sekarang tak ditegur, nanti perbuatan tu diulang lagi. Malu kita bila disebut orang membela cucu yang tak tahu hadat dan tak senonoh, jawab Datuk. Sudahlah, masih boleh dibetulkan ni, balas Mahyudin sambil tersenyum pada Datuk. Dari tingkap yang terdedah, saya dapat melihat awan petang yang berarak perlahan-lahan ke arah selatan. Sesekali ternampak burung gagak yang terbang rendah mencari ulat di daun pisang, nangka dan embun. Kerana Datuk tidak menjamah pisang goreng dan air teh, Mahyudin terpaksa membawa barang-barang itu ke dapur. Datuk sandarkan badan pada dinding rumah. Dahinya kelihatan berkedut macam memikirkan sesuatu. Saya masih lagi melihat gumpalan awan serta burung gagak yang terbang bebas di luar. Kalau dah mengantuk tu, bawalah baring dulu, kata Mahyudin pada Datuk. Saya bagikan terkejut dan merasa hairan bila masanya pula Mahyudin melintas di hadapan saya dari ruang dapur menuju ke ruang tengah. Berdasarkan pada tempat yang saya duduk tu, sesiapa saja yang nak pergi ke dapur atau ataupun dari dapur lah nak ke ruang tengah mesti melintas di hadapan saya. Ni memang perkara yang pelik. Macam mana saya tak boleh sedar langsung Mahyudin melintas? Agaknya dia ni nak menguji kepandaian Datuk lagi. Memanglah manusia Mahyudin ni tak boleh dipercayai. Semua persoalan tu bermain-main dalam kepala saya. Rasa curiga berbunga kembali dalam hati. Datuk harus diberitahu tentang hal ini. Biar Datuk bertindak segera. Kalau lambat bertindak nanti, celaka menimpa diri. Apa yang kau fikirkan tu Tamar? Tanya Datuk dengan mendadak. Mahyudin tu, kata saya semacam berbisik. Datuk tersenyum sambil menepuk bahu kiri saya berkali-kali. Datuk kembali duduk di tempat asalnya. Sesungguhnya saya ni tak sedar masa bila pula Datuk ni merapati saya. Mahyudin yang duduk berhadapan dengan Datuk tersenyum ke arah saya. Dia bagaikan tahu apa yang tersirat dalam dada saya. Cucu awak tu memang pemerhati orangnya kan? Kata Mahyudin pada Datuk. Betul ke cakap awak ni? Saya ni bercakap setelah melihat. Tadi sengaja je saya menghilangkan diri depan dia ketika dia termenung panjang. Rupa-rupanya dia sedar. Malah langkah saya ke dapur tu pun dikiranya. Tambah Mahyudin lagi. Datuk menarik nafas panjang. Begitulah perangai Datuk. Dia macam tak senang bila ada orang memuji saya secara berhadapan. Saya garu pangkal dagu beberapa kali. Kembang juga rasa hati bila menerima pujian begitu. Mahyudin memperkemaskan silanya. Datuk pula sandarkan badan ke dinding. Mereka sekarang ni berada dalam keadaan yang cukup selesa. Angin petang yang masuk ikut jendela memberikan rasa segar pada mereka. Barangkali Datuk dan Mahyudin senang berada dalam keadaan yang demikian. Bagi diri saya, tidak pula begitu. Saya ni dah rasa jemu duduk dalam rumah tanpa melakukan sesuatu.
Apa hajat sebenar awak jemput saya kemari? Cakaplah. Kalau boleh, saya tolong. Tetap saya tolong. Kalau tak boleh, saya akan menolak. Senang hati saya bila Datuk bersuara demikian. Datuk mahu menyelesaikan masalahnya dengan segera dan dengan segera pula dia mahu meninggalkan rumah Mayudin. Saya lihat Mayudin mengerutkan dahi luasnya. Lama benar jugalah dia termenung. Dia seperti berada dalam keadaan yang serba salah. Tiba-tiba, Mayudin bangun dan menuju ke tingkap. Berdiri di situ dengan membelakangi Datuk. Mayudin merenung ke arah pokok-pokok yang tumbuh subur di lereng sebuah bukit yang tidak jauh dari rumahnya. Melihat bentuk tubuh Mayudin dari belakang memang menarik serta menampakkan ciri-ciri seorang pahlawan. Bidang belakangnya yang lebar, kedua belah pangkal lengannya kelihatan tegap. Cukup segak dia berdiri, kena pula dengan tubuhnya yang tinggi. Aku ni dah berjanji dengan diri sendiri. Engkau adalah satu-satunya sahabat aku dunia dan akhirat. Mahyudin pusingkan badan merenung wajah Datuk. Jadi, apa yang kau mahu aku lakukan untuk menguatkan persahabatan tu, Mahyudin? Apa yang ada pada saya, mahu saya nyatakan pada awak. Janganlah bergurau, kawan. Saya tak bergurau tentang sesuatu yang benar. Datuk terdiam mendengar kata-kata Mayudin itu. Dengan lemah, Mayudin melangkah merapati Datuk. Mereka duduk berhadapan. Mayudin letakkan tangan kanannya atas kepala lutut Datuk dengan tenang. Ada rahsia yang mahu saya tanyakan pada sahabat, bisik Mayudin. Silakanlah. Datuk tersenyum. Bahu Mayudin ditepuknya 2-3 kali. Mereka berbalas senyum. Anehnya, Mayudin tidak terus mengajukan pertanyaan pada Datuk. Ada keraguan yang terpamer di wajah Mayudin. Tanyalah. Apa yang kau mahu tanyakan padaku? Apa rahsia yang mahu kau katakan pada aku, Mayudin? Sahabat juga membela rimau seperti saya. Tidak. Muka Mahyudin jadi pucat. Bila dia mendengar Datuk menyebut perkataan tidak dengan serta-merta, dia menekuk mulutnya dengan kedua belah telapak tangannya. Dahi Mahyudin kelihatan berkerut. Saya kira Mahyudin merasa kesal dengan apa yang telah dilakukannya. Dia bimbang dengan tindak tanduknya itu. Dia risaulah perasaan Datuk akan terguris. Maafkanlah saya. Mahyudin tersipu-sipu. Tak apa. Setiap orang ni berhak bertanya dan menyoal. Perbuatan kamu tu tak salah. Tapi bukankah boleh melukakan perasaan orang? Tidak. Kerana aku sememangnya tidak membela harimau. Cuma ada orang yang berpendapat aku membelanya. Datuk membuka rahsia diri. Mahyudin menganggukkan kepala. Saya pula mula resah tidak menentu. Memang bosan duduk dalam rumah yang pergerakannya serba terbatas. Saya sandarkan badan ke dinding dan kedua belah kaki saya luruskan. Dan sepasang mata saya kembali tertumpu pada awan serta dedaun yang dapat saya lihat dari jendela yang terdedah. Pelik juga, orang yang tak tahu tentang harimau dapat menguasai harimau. Rungut Mahyudin sambil matanya merenung pangkal dagu Datuk. Kemudian Mahyudin minta izin dari Datuk untuk melihat garis-garis di pergelangan tangan kiri Datuk. Permintaan itu tidak dihampakan. Setiap bulu roma dan kedut kulit lengan Datuk ditatap oleh Mahyudin dengan teliti. Sesekali dia menggosok lengan Datuk dengan telapak tangannya perlahan-lahan macam mencari ataupun merasakan sesuatu. Berdasarkan rabaan dan gerak urat-urat sendi awak, memanglah awak ni tak memelihara harimau. Awak berterus terang dengan saya. Mahyudin berhenti meraba pergelangan tangan Datuk. Dia termenung sejenak. Kulit dahinya kelihatan berlapis dan kedua belah kelopak matanya kelihatan kian mengecil melindungi sepasang anak matanya yang tajam. Tiba-tiba, Mahyudin melepaskan sebuah keluhan. Belakangnya bertemu dengan papan dinding. Keningnya pula masih juga berkerut. Awak memang tak ada hubungan dengan harimau. Tapi... Teruskan Mahyudin. Desak Datuk. Waktu saya mengejar awak dalam hutan, saya selalu dipintas dan disergah oleh harimau. Mujurlah saya berjaya mengunci geraknya. Kalau tidak memang saya mati. Biasanya, harimau yang mengikut saya tidak mengacau atau membinasakan sesiapa kecuali dirinya dicederakan.
Begitulah, antara kita berdua ni ada perbezaan dalam menguasai dunia binatang. Aku ni tidak menguasai binatang, kata Datuk dengan nadanya suara yang agak tinggi, seolah-olah menafikan tanggapan yang dibuat oleh Mahyudin itu. Cepat-cepat Mahyudin tepuk bahu Datuk. Mereka berbalas senyum. Saya terkejut bila Mahyudin kenyitkan matanya pada saya. Dengan itu, fahamlah saya yang Mahyudin sekadar mahu mengusik Datuk. Saya fikir eloklah kita keluar dari rumah ni, duduk berehat di belakang rumah pula. Mahyudin mengeluarkan cadangan. Sayangnya, cadangan itu ditolak oleh Datuk dengan alasan kalau dia berada di tepi hutan kecil di belakang rumah, harimau yang selama ini mengikuti dirinya akan muncul. Biarkanlah si Tamar saja yang keluar untuk bermain, kata Datuk. Saya gembira mendengar perintah itu. Tanpa membuang masa, saya terus melompat ikut pintu. Dalam beberapa saat saja sudah berada di tanah. Bila berada di tanah, saya jadi bodoh. Saya tak tahu dengan siapa saya mesti berkawan. Saya renung ke hulu ke hilir, silih berganti. Akhirnya saya duduk di bawah pohon membelam. Dalam keadaan matahari yang kian mengecil di dada langit, saya tercium bau yang amat wangi. Beberapa ekor ayam hutan, entah dari mana datangnya, muncul di bawah rumah. Saya naik ke rumah kembali. Bila saya berdiri di muka pintu, saya lihat Datuk dan Mahyudin berdiri tanpa baju. Saya tak tahu apa yang mereka lakukan ketika saya tidak ada di atas rumah. Tamar, nak kalau tak kau ni. Saya duduk di tempat asal saya. Datuk dan Mahyudin masih lagi berdiri. Mereka bagaikan tidak menyedari kedatangan saya. Saya pura-pura batuk. Serentak, Datuk dan Mahyudin merundung ke arah saya dengan rasa yang terkejut. Keduanya mengenakan baju ke badan kembali dan terus berdiri. Mereka masih lagi merenung ke arah saya. Ada apa tu? Tanya saya. Tak ada apa, Tamar. Kami ni cuma berlatih menguatkan urat-urat badan. Balas Datuk dengan wajah yang selamba. Saya gigit bibir dan terus duduk. Aneh, Datuk dan Mahyudin masih lagi berdiri, bertentang mata dengan kedua belah tangan menolak bahu pihak yang menentang. Di sini dimaksudkan Datuk tolak bahu Mahyudin dan Mahyudin pula tolak bahu Datuk ni ya. Masing-masing kelihatan berusaha menewaskan pihak yang menentang. Muka Datuk dan Mahyudin kelihatan merah. Sepasang kaki mereka bagaikan melekat di lantai. Badan keduanya kelihatan berulas-ulas dan daging yang melekat di bahagian bawah ketiak kelihatan mengembang macam ahli bina badan dalam pertunjukan. Semua yang saya lihat ni menimbulkan berbagai-bagai ramalan pada diri saya. Mungkin mereka ni beradu kekuatan cara batin atau mungkin saja ramalan yang terjadi dalam diri saya itu bagaikan mendesak menyuruh saya menyoal Datuk. Latihan apa pula ni Tok? Saya ni tak pernah tengok Tok berlatih macam ni. Saya tanya dan terus bangun. Kemudian duduk berhampiran kaki kanannya. Saya lihat urat-urat dan ketul-ketul daging di betis Datuk berulas-ulas pejal. Jauh Tamar. Tekanan suara Datuk meninggi. Saya tak peduli dengan perintahnya. Saya merasa seronok melihat daging buah betisnya yang pejal bergerak-gerak. Geram juga rasa hati melihat bulu romanya yang tumbuh panjang di betis. Bulu romanya juga bergerak macam tunggul lalang yang dilanggar kaki lembu. Tamar. Jauh. Tempik Datuk. Saya jadi terkejut dan terus melompat lari ke arah muka pintu. Suara Datuk yang keras dan kasar itu membuatkan badan saya jadi menggeletar tak tentu arah. Saya terus duduk di atas bendul pintu sambil berjuntaikan kaki. Tetapi sepasang mata saya masih lagi menyorot telatah Datuk dan Mahyudin. Tiba-tiba, Mahyudin menjatuhkan kedua belah tangannya dari memaut bahu Datuk. Kedua belah telapak tangannya dikembangkan macam bentuk ekor burung merpati. Mahyudin melompat lalu melepaskan satu tendangan yang cukup kencang ke dada Datuk. Bagaikan kilat, Datuk memegang telapak kaki kanan Mahyudin dan terus memusingkannya. Mahyudin terlentang di atas lantai. Macam mana boleh jadi macam ni? Pada mulanya, kita ni berjanji melakukan semuanya ni sekadar untuk menegangkan urat. Di samping mencari punca atau bentuk langkah silat yang kita amalkan serupa ataupun tidak. Tiba-tiba lain pula yang kau lakukan. Nada suara Datuk cukup kecewa dan hampa. Wajahnya kelihatan muram sekali. Saya menggigit bibir. Mahyudin segera meraba pangkal lehernya berkali-kali. Kemudian dia terus duduk dalam keadaan berdiri lutut. Kedua belah lengannya terkandas atas kepala lutut. Dia termenung panjang dengan sepasang matanya merenung lantai. Inilah kelemahan saya, sahabat.
terlalu sangat menurut kata hati hingga menenggelamkan akal fikiran sendiri. Kesal benarlah bunyi nada suara Mahyudin. Ketika dia berkata-kata itu, wajah Datuk tidak dipandangnya. Saya lihat Datuk masih lagi berada dalam keadaan yang cukup tenang. 2-3 kali dia meraba-raba hujung dagunya. Mungkin pengalaman lalu mengajar saya jadi macam ni. Pengalaman macam mana? Ni ayat Datuk dia pula. Pengalaman yang macam mana, Mahyudin? Masa belajar silat dulu, kawan seguru yang dianggap setia diajak tidur di rumah, makan seperiuk, tiba-tiba mengkhianati diri saya sendiri. Khianat yang macam mana? Isteri saya dirampas dengan secara terhormat hingga saya bercerai. Kemudian dia kahwin dengan isteri saya. Datuk menghampiri Mahyudin. 2-3 kali bahu manusia harimau itu, Mahyudin diurut oleh Datuk dengan penuh manja. Macam seorang ayah memujuk anak kesayangan yang merajuk. Dan saya bagaikan ditolak-tolak oleh sesuatu yang menyebabkan saya bergerak dan duduk di sebelah Mahyudin. Mahyudin menarik nafas panjang. Kepalanya diangkat perlahan hingga tegak. Dia merenung dinding rumah dan setiap benda yang ada ditatapnya dengan renungan yang sayu sekali. Dan angin petang yang masuk ke rumah menyentuh rambutnya yang terjuntai di atas dahi. Rambut itu bergerak-gerak lemah. Dalam zaman pemerintahan Jepun dulu, kawan serumah yang dianggap sebagai adik dunia akhirat tiba-tiba mengadu pada Jepun tentang kegiatan saya hinggalah saya diburu Jepun. Saya ditangkap hingga dipaksa minum air sabun oleh tentera Jepun. Dengan kehendak Allah, saya dibebaskan. Pengalaman yang saya tempuh mengajar saya jadi begini, sahabat. Mahyudin meraba bibir bawahnya dengan hujung kelingking. Saya lihat kelopak matanya digedangi air jernih. Rasa simpati dan hibah menguasai diri saya. Tanpa disedari, air mata membasahi kulit pipi saya yang keras. Tamar, kau tu orang lelaki. Kau anak jantan yang mempunyai hati betina. Jangan mudah mengeluarkan air mata. Bisik Datuk ke telinga. Cepat-cepat saya kesal air mata. Segaris senyum saya pamerkan untuk Datuk. Tanpa membuang bahasa lagi, Datuk menegakkan ibu jari kanannya sambil tersenyum lebar. Oh, faham. Datuk dia bagi cap penganyian. Hati saya jadi kembang macam bunga matahari kembang pagi. Di luar matahari mula jatuh di kaki langit. Kicau burung tidak kedengaran dan rama-rama sudah berhenti terbang. Kecualilah bunyi suara burung kuang yang mula kedengaran. Dan alam keliling mula beransur samar-samar. Mahyudin masih lagi duduk di tempat tadi dengan Datuk di sisinya. Sejak itu, saya rasa cukup susah untuk menegakkan keyakinan dalam diri saya terhadap orang yang bersikap jujur pada saya. Keluh Mahyudin. Datuk terus juga menepuk-nepuk bahu Mahyudin. Jari tangan Datuk terus dipegang oleh Mahyudin erat-erat. Muka Datuk dipandangnya. Salah ke saya ni, sahabat? Kau tak bersalah. Pengalaman membentuk kau jadi begitu dan itu adalah hak kau. Dan hak itu, kalau kau kembalikan pada ajaran agama Islam yang mahukan setiap pengikutnya bersikap jujur, timbang rasa dan kasih sayang, sudah tentulah kau merasa bahagia. Apa yang mesti saya buat? Kembali pada ajaran agama, bersihkanlah hati dan perasaan. Terang Datuk. Lagi sekali Mahyudin tunduk merenung lantai. Marilah kita bersihkan diri dan pergi ke masjid. Maghrib dah dekat ni. Sambung Datuk. Tanpa banyak soal, saya terus ke telaga dan mandi. Diikuti oleh Mahyudin dan akhir sekali Datuk. Setelah itu, serentak kami melangkah meninggalkan rumah. Setelah selesai sembahyang maghrib dan isyak, Datuk membaca Al-Quran. Saya pula membaca Mukadam. Mahyudin membaca surah Yasin. Kira-kira jam 11 malam, kami berhenti dari kerja-kerja yang dilakukan. Datuk membuat keputusan untuk bermalam di masjid, tetapi Mahyudin mendesak Datuk untuk bermalam di rumahnya. Masjid ni kan sebaik-baik tempat untuk berteduh, kata Datuk. Ke rumah saya sajalah. Banyak hal yang belum saya selesaikan dengan sahabat. Banyak rahsia diri saya yang belum terbongkar untuk pengetahuan awak. Kita selesaikan saja kat sini. Berkatnya lebih. Datuk menolak. Wajah Mahyudin segera berubah. Dia mula menunjukkan sikap menentang. Dia jadi panas hati kerana Datuk tidak mahu memenuhi permintaannya.
Saya jadi resah. Saya takut berlaku perkelahian lagi. Kerana saya tahu perangai Datuk. Dia tidak akan mengalah pada sesiapa sampai kali keempat. Ini memang merupakan satu pantang larang dalam dirinya. Dia boleh dihina, dijatuhkan maruahnya di mana-mana saja sebanyak 3 kali. Tetapi untuk kali yang keempat, dia akan bangun melawan secara berhabis-habisan. Dalam keadaan diri saya yang serba salah tu, saya lihat Datuk sembahyang 2 rakaat, seolah-olah tak ada sesuatu pun yang berlaku. Setelah memberi salam yang terakhir, dia senyum pada Mahyudin dan menghulurkan salam. Mahyudin menyambut salam itu. Bebaskanlah diri dari rasa cepat marah. Orang yang cepat marah ni adalah tempat syaitan bermain yang menjadikan kita menyimpan perasaan hasad dan dendam. Sambil tersenyum, Datuk berkata, Mahyudin hanya terdiam. Isikanlah dada dengan rasa sabar, kerana sabar tu akan membuatkan kita mengenali diri sendiri yang serba kurang dan secara tak langsung membuatkan kita berfikir bahawa yang tidak ada yang lebih berkuasa di dunia ni selain daripada Allah. Tambah Datuk lagi. Mahyudin merenung muka Datuk. Kemudian tanpa dipaksa oleh sesiapa, dia pun bersetuju untuk tinggal bersama Datuk di masjid tersebut sepanjang malam. Rupanya di dalam masjid, Mahyudin memperoleh satu ketenangan bagi dirinya serta Datuk dan saya. Mahyudin menceritakan pada Datuk sejak dia dikhianati oleh kawannya sendiri, dia tidak pernah berhasrat untuk mempunyai seorang isteri. Kalau saya kahwin bukan kerana saya sukakan perempuan, tapi sekadar mengelakkan diri saya dari melakukan zina, katanya. Dan Datuk tidak mahu menyoal lebih lanjut lagi tentang hal itu, dan perkara itu mati begitu saja. Saya tahu awak memang tak bela harimau, dan harimau yang mendampingi awak itu merupakan harimau peninggalan Datuk nenek awak yang diwariskan pada awak. Sampai waktunya harimau itu akan meninggalkan awak juga. Saya terkejut mendengar cakap Mahyudin itu. Lagi, apa yang awak tahu? Awak adalah waris terakhir. Bila awak mati, harimau itu tidak akan mencari keturunan awak untuk menjadi tuannya. Saya tak tahu. Sekarang awak sudah tahu. Harimau yang mendampingi awak tu sudah cukup tua. Sebagai makhluk yang bernyawa, dia pasti akan mati juga. Penjelasan Mahyudin itu amat menarik sekali. Sebagai manusia yang sedar dirinya serba kekurangan, Datuk mengakui bahawa Mahyudin ini bukanlah calang-calang manusia. Dia tahu dengan apa yang dicakapkannya. Dia manusia yang arif tentang harimau dan dunianya. Datuk rasa cukup kagum dengan Mahyudin. Tidak banyak manusia di alam Melayu yang belajar silat harimau. Inilah kelebihan awak dan kekurangan awak. Tak boleh mengawal perasaan marah. Sesungguhnya tak ada ilmu yang cukup sempurna bagi manusia, kata Datuk. Tepat sekali, sahut Mahyudin. Kelopak mata saya terasa berat. Bayang Datuk dan Mahyudin memanjang di dinding dalam sinar lampu gasolin yang sekejap terang dan sekejap malap. Bila dia sebut gasolin ni baru saya perasan, baru ingat. Saya dah terbayangkan kejadian tu ada lampu LED tau. Pungkah, betul lah. Okey, lampu gasolin. Okey, faham. Saya merebahkan badan atas lantai. Lantas saya terkenangkan nenek di kampung. Saya membayangkan ketika begini, nenek akan berada di ruang tengah rumah, berbumbung limas dengan sebuah pelita minyak tanah di hadapannya. Nenek akan menjalankan kerjanya dengan tekun menganyam tikar mengkuang panjang 12 ataupun melurut mengkuang ladang dengan kayu yang dibuat tudung saji. Tiba-tiba saja rasa rindu pada nenek berbunga dalam hati kecil saya. Tunggu sebentar. Biar saya pulang dulu. Sebelum kokok ayam pertama berbunyi, saya akan datang ke sini. Dah kenapa pula begitu jadinya? Kedatangan saya kali ini akan membuka rahsia diri saya pada awak. Bila rahsia itu saya dah buka, saya akan merasa bahagia kerana orang yang mahu saya serahkan atau mewarisi pusaka saya telah pun saya temui. Maksud awak, saya yang berhak? Kira-kiranya begitulah, sahut Mahyudin dengan senyum. Mahyudin berdiri, melangkah 3 tapak ke hadapan. Bila dia melangkah untuk kali yang keempat, batang tubuhnya terus hilang dari penglihatan saya. Sebagai manusia yang ingin mengetahui sesuatu, saya segera menerpa ke pintu masjid dan berdiri kaku di situ. Apa yang saya lihat ialah kegelapan malam yang cukup pekat. Di langit tak ada pun sebiji bintang tergantung.
Pokok-pokok di hadapan masjid masih lagi kelihatan kaku. Bunyi burung kuang kuit mula kedengaran. Dia nak sebut kuit ke dia sebut kuat ni? Bunyi burung kuang kuit mula kedengaran. Tak apalah saya ikutlah dia sebut kuit lah kan. Tamar, kalau burung tu berbunyi, tandanya ada harimau berjalan malam. Oh, kata Datuk. Perlahan-lahan saya melangkah meninggalkan muka pintu masjid. Tahu takut kau, Tamar? Biasanya burung itu berbunyi awal, tapi malam ni agak jauh malam baru berbunyi. Jangan-jangan suara syaitan. Sambung Datuk lagi. Saya segera merompat dan tiba-tiba saja saya dapati diri saya berada di celah ketiak Datuk. Bukan sini tempat kamu lah, Tamar. Pergi tidur sana. Datuk menolak badan saya dengan keras tanpa rasa belas kasihan. Akhirnya saya rebahkan badan untuk kali keduanya dekat tiang. Mahu jugalah rasa hati dengan sikap Datuk tu. Saya terlelap. Serentak dengan kokok ayam kali pertama malam itu, saya terjaga dari tidur. Saya lihat Datuk masih lagi menunggu kedatangan Mahyudin dengan setia. Lampu keselin pula sudah padam. Belum datang lagi ke, Tok? Belum. Jangan-jangan dia nak mainkan kita kot. Kita tunggu sampai pagi. Kalau dia tak datang, kita pergi rumah dia. Lepas tu kita balik ke kampung. Saya terdiam mendengar kata Datuk-Datuk itu. Tidak jauh dari tempat Datuk duduk, kelihatan cahaya api yang sekejap garang dan sekejap mengecil mengikut tekanan ataupun tiupan angin yang masuk ke dalam masjid. Saya pasti api itu datangnya dari seludang kelapa kering. Siapa yang buat tu? Aku yang buatnya. Waktu kau tidur tadi aku cari seludang kelapa. Aku hancurkan dengan batu, kemudian diikat dengan tali guni. Kalau tak ada seludang ni, mati kita kena nyamuk. Saya senyum dalam gelap mendengarkan penjelasan itu. Memang saya tahu Datuk boleh membuat kerja seperti itu, tetapi mencari seludang kelapa kering tengah malam bukanlah satu kerja yang mudah. Tidurlah, Tamar. Kalau dia datang nanti, aku bangunkan kamu. Nasihat Datuk pada saya. Tanpa mengucapkan terima kasih pada Datuk, saya terus membengkokkan badan jadi macam angka 5 untuk menahan kesejukan. Bau sekali lelap. Saya terdengar bunyi tapak kaki orang memijak lantai masjid. Cepat-cepat saya buka kelopak mata. Saya lihat Datuk berdiri di muka pintu masjid sambil memeluk tubuhnya. Mata Datuk tertumpu keluar. Dia seolah-olah dapat melihat sesuatu dalam gelap. Lama benar Datuk berdiri di situ. Saya tidak jadi meneruskan tidur yang terputus. Saya bangun perlahan dan terus duduk. Semua gerak-geri Datuk saya perhatikan dengan cukup teliti. Burung kuang kuit kian kuat berbunyi. Jadi betul lah tadi kuang kuit. Bersaut-sautan dengan kokok ayam yang memanjang. Saya pasti kokok ayam itu bukanlah kali pertama. Paling kurang kokok kali yang kedua ataupun yang ketiga. Mungkin kerana Mahyudin tidak muncul dalam waktu yang dijanjikan, membuatkan Datuk resah. Datuk meluruskan tangan kiri. Tangan kanannya yang meraba ikat kepala itu. Saya terdengar desir angin yang cukup kuat datang dari arah pintu masjid tempat Datuk berdiri. Baju dan seluar Datuk nampak bergerak-gerak. Begitu juga dengan kain ikat kepalanya. Tiupan angin itu cukup kuat membuatkan Datuk terpaksa memegang jenang pintu. Kalau Datuk tidak berpaut, saya yakin yang dia akan jatuh. Kira-kira 10 minit kemudian, tiupan angin itu berhenti. Saya terdengar seperti ada benda yang jatuh atas lantai masjid. Datuk menuju ke arah bunyi benda jatuh itu.